Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kepada ahli keluarga saya yang saya kasihi, kepada adik-beradik saya yang saya kasihi dan ingati, bersahabat handai jauh dan dekat, khususnya kepada sesiapa yang sudi mendengar apa yang hendak disampaikan ini sebagai satu muhasabah pada diri saya dan kita sekalian. Alhamdulillah, pada kali ini izinkan saya untuk bercakap mengenai satu tajuk yang berkaitan dengan amanah. Amanah suatu tuntutan. Sifat amanah merupakan tuntutan yang mesti kita laksanakan oleh setiap mukmin. Setiap mukmin, diri kita lah, yang kita ni adalah merupakan orang yang beriman. Kita nak jadikan diri kita orang yang beriman. Kalau tak ada iman, macam mana? Macam mana dalam keadaan diri kita? Jadi mana kita ini, tuntutan amanah ini adalah merupakan tuntutan untuk diri kita sebagai seorang Muslim. Jadi amanah mempunyai pengertian yang amat luas dan bukan terhad kepada urusan kebendaan saja. Bukan maknanya amanah ni kita kata melibatkan urusan harta benda. Orang simpan benda dekat kita, kita kata ni amanah orang pada aku kena jaga. Sebab ada duit, emas dan sebagainya. Ya, itu sebahagian daripada amanah. Tidak dinafikan, itu juga merupakan sebahagian daripada amanah, harta benda itu. Tetapi amanah yang paling besar adalah menjaga hak Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam. Itu amanah yang paling besar. Menjaga hak Allah, amanah Allah. Yang tadi amanah manusia. Ini amanah Allah dan agama Islam, agama yang Allah jadikan kepada yang Allah redha. Agama yang Allah redha itu Islam itu. Maka kita kena menjaga amanah agama itu. Hak Allah. Islam ini hak Allah. Mesti kita kena jaga amanah itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya. Ahli ini makna orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, maka hukumlah kamu mereka itu dengan penuh keadilan.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suruhan itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Allah mendengar, Allah melihat setiap hasil kerja amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Allah melihat, Allah mendengar. Malaikat mencatat dan akan dibentangkan di akhirat nanti. Ini amanah ini merupakan suatu tanggungjawab yang amat penting untuk kita jaga dengan penuh. Jangan penuh amanah ini kita jaga penuh dengan integriti, dengan penuh keimanan, selari dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika tidak, dia akan memakan diri kita. Berdasarkan ayat tersebut, ayat yang saya baca tadi, jelas bahawa amanah merupakan suatu kewajipan yang perlu kita tunaikan dan tidak boleh dianggap sebagai perkara yang remeh. Kita anggap amanah ini merupakan benda yang remeh. Menjaga amanah berarti kita menjaga setiap amalan dan kurniaan yang diamanahkan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya. Amanah yang Allah berikan kepada diri kita sendiri, tanpa orang lantik kita. Ada amanah yang Allah beri kepada diri kita setiap orang. Contohnya amanah apa? Kewajipan solat. Itu satu amanah yang Allah berikan kepada orang Islam. Maka kita mestilah tunaikan pada waktunya, dikerjakan dengan sempurna rukun dan syaratnya. Begitu juga ibadat puasa ditunaikan dengan sebaiknya dalam bulan Ramadan. Haji dan zakat kita tunaikan. Mesti ditunaikan dengan penuh rasa kehambaan diri kita kepada Allah dan mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Jika yang demikian itu kita lakukan, nescaya amanah yang Allah berikan, tunaikan yang Allah berikan kepada kita itu dapat kita jalankan dengan sempurna. Begitu juga amanah dari segi pergerakan, kelakuan kita, pergerakan kita berjalan ke sana ke sini. Ada amanah. Tadi ibadat. Ini pergerakan kita. Lidah kita adalah amanah yang perlu kita pelihara dari berbohong. Bila kita berjalan, bergerak ke sana ke sini, kita bercakap dengan rakan-rakan dan orang-orang yang tertentu, orang ramai. Sama ada kita mengajar kah, kita bersembang kah di kedai kopi kah, di mana-mana saja, berceramah kah. Kita perlu menjaga amanah. Jangan kita berbohong. Jangan kita mengumpat. Dan jangan kita mencaci orang lain. Mata kita juga adalah amanah. Bila kita keluar berjalan pergerakan ini, mata kita mesti melihat sesuatu. Maka mata kita juga adalah amanah. Kita melihat sesuatu yang halal. Jadi juga telinga kita diamanahkan kepada kita untuk mendengar perkara-perkara yang baik. Lebih-lebih lagi untuk mendengar kalam-kalam Allah. Kata-kata yang berkaitan dengan kalam-kalam Allah. Kata-kata Allah yang tersebut, yang tercatat dalam Al-Quran, yang ada kaitan dengan yang ada dalam Al-Quran, yang menjadi panduan hidup kita. Tak lari daripada itu. Tak mendengar benda-benda yang lara. Begitu seterusnya tangan, kaki, kurniaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dan segala yang lainnya. Semuanya adalah amanah yang wajib kita pelihara dari segala perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selain daripada itu, hak sesama manusia. Hablum minan nas. Hablum minallah. Hubungan kita sesama Allah. Hablum minan nas. Hubungan kita sama manusia. Hak sesama manusia juga merupakan tuntutan amanah yang perlu kita titik beratkan. Yang perlu kita ambil berat. Suatu urusan atau perkara yang diamanahkan kepada kita untuk menjaga adalah wajib dipenuhi dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi yang berbunyi addal amanata ila man i'tamanaka wala takhun man khanak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepada kamu dan janganlah kamu khianati orang yang khianatimu. Tunaikan amanah pada orang yang memberi amanah kepada kamu dan janganlah kamu khianati orang yang khianatimu. Orang khianat kepada kamu, biarkan, serahkan dia kepada Allah. Jangan kita balas. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu khianati amanah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu khianati amanah Rasulnya. Dan janganlah kamu khianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui mana salah, mana benarnya amanah itu. Jika kita melihat pada keadaan masyarakat hari ini, terlalu banyak kepincangan dan masalah yang berlaku, terutamanya dalam institusi kekeluargaan, sehinggalah sampai dalam urusan pentadbiran. Amanah seseorang suami terhadap keluarganya merupakan amanah yang perlu dipelihara baik dari segi nafkah zahir dan batin. Itu tanggungjawab seorang suami. Amanah yang Allah amanahkan kepada seorang suami, menjaga keluarganya, sama ada segi nafkah zahir dan nafkah batin. Seorang isteri juga dia wajib menjaga amanah, dia pun juga ada amanah. Dia menjaga amanah suaminya dengan menjaga maruah diri serta mendidik anak-anak di rumah dengan penuh kasih sayang. Itu amanah. Walaupun mendidik anak itu tanggungjawab suami, mendidik anak itu merupakan tanggungjawab suami dan isteri, tapi isteri itu dia lebih lagi. Sebab suami ni kebanyakannya dia keluar kerja mencari makan, mencari nafkah. Isteri yang di rumah ni menjaga amanah, didik anak dari kecil. Kalau suami isteri bekerja, sama-sama kita menjaga amanah keluarga kita. Dan isteri perlu menjaga amanah dengan menjaga maruah diri. Dari segi pakaiannya, dengan pakaian yang tidak terlalu ketat di tempat kerja. Karena dia menjaga amanah suami dia. Suaminya tidak suka melihat istrinya itu berpakaian yang begitu di tempat orang ramai. Dia pun perlu tahu tanggungjawab dia kepada suami dia. Dan lain-lain perkara. Banyak kalau kita nak sentuh. Banyak kita nak sentuh kalau kita sentuh bab tanggungjawab isteri kepada suami ini. Banyak. Begitu juga anak-anak perlu menunaikan tanggungjawab terhadap kedua ibu bapa
mereka dengan membahagiakan serta mendoakan kesejahteraan mereka. Tanggungjawab anak kepada ibu bapa, itu juga amanah. Kita yang sudah bekerja ataupun kita sudah dewasa, biasanya kita duduk jauh ataupun rumah yang berasingan dengan ibu bapa. Kita perlu ziarahi mereka, kita perlu tanya khabar kepada mereka. Itu merupakan satu amanah. Dalam sembahyang kita selalu berdoa, Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kalau kita sembahyang ramai lah. Kalau kita sembahyang seorang diri, Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kedua ibu bapa kami, ampuni dosa kedua ibu bapaku, dan kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami semasa kecil. Macam mana ibu bapa kita menjaga kita waktu kecil. Ibu tidak tidur ketika kita kecil, selagi mana kita tidak tidur. Nyamuk ketik, hanya seekor nyamuk yang mengganggu kita waktu kecil, ibu akan mencari nyamuk tersebut supaya jangan mengganggu anak dia yang kecil itu. Digantungnya ke lambu. Kalau kita menangis, dia cepat-cepat terjaga. Kalau sakit, cepat-cepat dia carikan ubat. Kalau lapar, cepat-cepat dia menyusukan. Mana tidurnya tidak nyenyak, karena dia menjaga kita dengan penuh kasih sayang. Termasuk juga ibu bapa sama. Tanggungjawabnya sama. Jadi apabila kita besar, kewajipan kita pula berdoa untuk mereka, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kedua ibu bapa kita, dan Allah kasih kepada mereka seperti mana ibu bapa kita kasih kepada kita masa kita kecil. Kalau ayah kita masih hidup, mak kita masih hidup, apalagi jika uzur, ziarahilah mereka. Ziarahilah mereka. Kalau tak boleh seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali pun tak apa. Kalau jauh lah, kalau dekat rumah ni, ziarah selalu tak apa lah. Ini kalau kita jauh. Selalu bertanya khabar. Zaman sekarang ni mudah. Dan dengan teknologi yang sekarang ni, WhatsApp keluarga, tanya khabar. Mak sudah makan, mak sihat, ayah sihat, adik-beradik semua sihat. Tanya khabar. Dan jika sekiranya ayah dan mak kita telah kembali ke rahmatullah, setiap kali selepas sembahyang, doakan mereka. Dan jika kita pulang ke kampung, ziarahi kubur mereka. Doakan mereka kesejahteraan. Ini tanggungjawab. Satu amanah yang Allah amanahkan kepada kita sebagai anak, yang kita perlu tunaikan kepada kedua ibu bapa kita. Begitu juga jika semua ahli keluarga menunaikan hak masing-masing, maka nescaya keluarga akan kukuh, keluarga akan bahagia, dan di sanalah akan lahirnya konsep rumahku, syurgaku. Amanah rumah tangga dapat kita tunaikan dengan baik. Alhamdulillah. Semua ini dikira oleh Allah, dihitung oleh Allah. Selain itu, masalah yang kerap kita lihat adalah penyelewengan yang berlaku dalam institusi pekerjaan dan seperti penyalahgunaan kuasa. Itu juga merupakan satu amanah yang kita perlu faham dan perlu kita mengerti,
Bila kita diamanahkan untuk pegang pada satu jawatan, maka kita perlu amanah. Dan jangan menyeleweng. Jangan menyalahgunakan kuasa. Jangan kita rasuah. Jangan kita menipu. Sampai menipu masalah wang dan sebagainya. Dan banyak lagi kalau kita nak bicarakan tentang amanah ini. Ini semua kesan daripada kurangnya didikan agama. Kurang penghayatan agama. Bila kita melakukan penyelewengan, makna kurangnya pendidikan penghayatan agama dalam diri. Dan kadang-kadang menganggap amanah yang diberikan itu adalah perkara ringan, tanpa memikirkan akibat dari memakan harta yang haram hasil dari penyelewengan tersebut. Jika dia makan rasuah umpamanya, harta atau makanan yang dibelanjakan dari sumber yang haram itu bukan saja memberi kesan kepada ibadat. Bila kita makan harta yang haram, menyalahgunakan kuasa dengan mengambil wang yang bukan haknya, kemudian kita gunakan wang itu untuk membeli makanan, makan, maka akan tumbuhlah daging-daging dalam tubuh kita ini, darah-darah ini, daripada sumber yang haram. Sudahlah dia berdosa. Dia membawa kesan dalam ibadah. Tidak khusyuk sembahyang. Kemudian kita rasa berat nak sembahyang. Rasa malas nak sembahyang. Tidak ada gerakan hati, tidak ada khusyuk, tidak ada rasa takut jika kita meninggalkan sembahyang. Sebab apa? Sebab benda-benda yang haram yang tadi telah masuk dalam tubuh kita dan menjadi darah daging kita. Dan yang lebih parah lagi, jika sekiranya hasil yang haram itu kita beli bawa pulang ke rumah, dimakan oleh anak isteri kita. Mereka tidak tahu sumber yang haram tadi. Kita bawa pulang beras, segala makanan, anak-anak yang kecil, anak-anak yang besar, isteri makan. Maka mereka pun makan dari sumber yang haram. Kesihani mereka. Mereka tidak tahu. Maka semua itu memberi kesan pada masa depan anak-anak kita, anak isteri kita, dalam pembentukan akhlak. Apabila kita memberi makan benda-benda yang haram, masuk dalam tubuh mereka benda-benda yang haram, akan membawa kesan pada akhlak mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibat ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah benda-benda yang baik, yakni benda yang halal yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika betul kamu hanya beribadah kepadanya. Jika betul-betul kamu beribadah kepada Allah, kata Allah, jika betul-betul kamu beribadah kepada aku, kata Allah, makanlah benda-benda yang halal, benda-benda yang baik, yang banyak yang Allah berikan. Yang Allah berikan dunia ini. Jelas di sini bahawa satu yang halal itu adalah apa yang dikurniakan oleh Allah. Dan kita memperolehinya melalui cara dan usaha yang betul. Kita bekerja dengan cara yang betul, tidak menyeleweng. Maka rezeki tadi adalah merupakan rezeki yang halal. Allah suka, Allah redha. Apabila kita bercakap tentang kelayakan untuk menanggung satu amanah dalam satu urusan, kadang-kadang amanah dalam urusan pentadbiran dan sebagainya, itu juga merupakan satu amanah yang perlu kita pikul, yang perlu kita jalankan dengan penuh kebaikan, dengan penuh ketertiban.
dengan penuh integriti, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah menyatakan dalam hadis daripada Abi Zar radhiyallahu an. Abi Zar mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memilih saya ya Rasulullah untuk memegang satu urusan, kalau kita kata hari ini, satu jabatan, satu tanggungjawab, lalu baginda menepuk bahu saya," kata Abu Zar. Rasulullah menepuk bahu Abu Zar dengan tangannya. Rasulullah menepuk Abu Zar dengan tangannya sambil berkata, "Wahai Abu Zar, engkau seorang yang lemah. Sedangkan amanah itu pada hari kiamat hanya akan menjadi penyesalan dan kehinaan kecuali orang yang dapat menunaikan hak kewajipan dan memenuhi tanggungjawab. Kamu Abu Zar lemah. Sedangkan amanah itu merupakan satu tanggungjawab yang penting. Kalau tak dapat tunaikan tanggungjawab itu, akan menimbulkan penyesalan dan kehinaan kepada kamu nanti. Kamu lemah. Kamu kuat ibadat. Kamu ahli ibadat. Tapi kamu lemah dari segi apa nama, kamu mudah. Kamu mudah kesian belas pada orang. Kamu mudah. Tidak ada mudah kita kata sebut senang. Mudah kesian belas lah pada orang. Orang yang pegang amanah ini, dia perlu tegas. Tidak boleh bertolak ansur dalam hukum-hukum yang menyalahi agama. Abu Zar ni dia seorang yang mudah memaafkan. Mudah. Sesuatu perkara itu dia mudah lupa. Tak apalah. Aku maafkan. Itu sifat Abu Zar, seorang yang warak. Tapi dalam menjalankan amanah kepada masyarakat, dia perlu tegas. Yang salah perlu kata salah. Yang betul perlu kata betul. Perlu ada ketegasan. Jika tidak, dia akan menjadi satu tanggungjawab yang besar yang akan melibatkan orang lain. Dalam pentadbiran ini dia akan melibatkan kezaliman pada orang lain. Kalau dalam rumah tangga tak apalah, dalam persahabatan tak apalah, maaflah, aku maafkanlah. Tapi jika melibatkan dalam pentadbiran, dia perlu tegas. Yang salah tetap salah. Yang perlu didakwa. Yang tak perlu didakwa, tidak perlu didakwa. Itu ketegasan, satu amanah. Sebab itulah dalam hadis tadi menjelaskan bahawa amanah hendaklah diberikan kepada orang yang benar-benar boleh melaksanakan. Bukan semua orang boleh laksanakan, boleh menjalankan memegang kekuasaan itu. Walaupun dia ustaz, walaupun dia alim, bukan semua orang boleh memegang satu jawatan itu. Itu satu amanah yang besar dalam urusan pentadbiran. Suatu amanah itu hendak diberikan kepada orang yang betul-betul layak. Seterusnya tuntutan agama dapat dilaksanakan dengan sempurna dalam urusan pemerintahan. Tak semestinya seorang yang memegang tampuk kekuasaan atau pentadbiran itu seorang yang ustaz, tidak. Tetapi dia ada amanah. Dia faham agama. Faham agama ni bukan nanti ustaz. Tapi dia faham agama. Kalau ustaz, dia faham agama, dilantik sebagai ketua, lagi baiklah. Alhamdulillah lah. Dia ada ciri-ciri kelayakan itu. Seperti Abu Bakar, Omar, Osman, Ali dilantik sebagai khalifah, sebagai ketua. Sebab apa? Mereka ada ciri-ciri kelayakan memimpin.
Ramai sahabat-sahabat. Kita kata mereka itu ahli agama. Dilantik sebagai pemimpin. Sebab apa? Mereka ada kelayakan. Rasulullah dia bagi pada sahabat-sahabat yang layak ni. Yang tak layak ni dia nak kesian. Dia tak bagi ni bukan dia tak sayang. Dia kesian. Sebab kamu tak layak ni tak layak. Sebab takut di akhirat nanti menjadi bebanan kepada kamu. Janganlah. Biar kita menjadi pengikut. Biar kita menjadi penyokong. Biar kita menjadi pembantu. Jangan kita menjadi orang yang atas. Sebab amanah ini merupakan satu tanggungjawab yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang bilakah terjadinya kiamat. Idza dhayyi'atil amanah fantazir as-sa'ah. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila hilang amanah maka tunggulah kiamat. Lelaki tadi tanya, mata sa'ah, bila berlakunya sa'ah, bila berlakunya kiamat. Rasulullah menjawabkan, apabila hilangnya amanah maka tunggulah kamu saat kiamat itu. Orang itu bertanya lagi, bagaimanakah keadaan itu berlaku? Kiamat itu berlaku. Rasulullah menjawab, apabila sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan bidangnya. Kita serahkan suatu urusan bukan dalam orang pada bukan. Kita serahkan suatu urusan kepada orang yang bukan bidangnya, maka tunggulah kiamat. Yakni kerosakan. Kiamat ini bukannya kiamat besar Nuh. Kemusnahan, kerosakan. Tunggulah. Iza wusidal amru li ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kiamatnya. Tunggulah kerosakannya. Tunggulah kemusnahannya. Ini hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah yang perlu kita pegang. Hadis riwayat Bukhari. Oleh demikian kita perlu memilih di kalangan kepimpinan yang adil serta layak untuk memikul amanah Allah. Khususnya menjadikan negeri dan negara sentiasa berada di bawah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil. Saya ulang lagi, pemimpin yang adil tak semestinya seorang ustaz. Semua orang boleh memegang tampuk pemimpin jika dia ada amanah. Dan amanah tadi mesti selari dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah. Dan jika sekiranya ahli agama, ustaz, dia ada ciri-ciri tersebut, lagi baiklah. Lagi baiklah memilih dia. Kemudian amanah itu sangat berat untuk dipikul. Amanah ini berat. Yang orang duk berebut ni, benda jawatan ni, dia adalah merupakan satu benda yang berat dipikul. Seronok di dunia, tapi di akhirat jadi berat. Dan menjadi kewajipan untuk semua orang untuk melaksanakan jika diberi kepercayaan. Jika dia memegang sesuatu jawatan yang berkaitan dengan satu kawasan umpamanya, dia perlu menjaga orang-orang yang ada dalam kawasannya, yang telah memilihnya. Seorang imam, kita ambil contoh, seorang imam qaryah, dia juga pemimpin. Dia mesti mengetahui ahli qaryahnya, keadaan ahli qaryahnya. Siapa yang sembahyang, siapa yang pergi masjid sembahyang Jumaat, siapa yang tak pergi sembahyang Jumaat. Adakah berlaku maksiat di kampungnya? Dia perlu tahu. Bukan hanya memegang jawatan tapi tidak mengambil tahu masalah masyarakat. Di akhirat nanti dia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jawatan imam ke,
orang-orang dulu tak berebut. Tak berebut jawatan, bahkan menolak. Tak mau walaupun dia alim. Sebab dia tahu tanggungjawab di akhirat nanti dia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dia dipilih oleh masyarakat, dia dikehendaki khidmatnya oleh masyarakat, maka ketika itu dia harus mengambil tanggungjawab itu. Kerana orang memberi kepercayaan kepadanya. Tapi itulah, dia mesti menjalankan tugasnya dengan penuh amanah. Jangan kita berebut jawatan, tapi jika diberi, ambil jika kita rasa sesuai. Berat amanah ini, amat berat. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah sebut dalam surah Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Sebelum manusia diberi tugas untuk menjaga amanah sebagai khalifah, menjaga amanah di atas muka bumi ini, Allah telah offer amanah ini kepada langit. Allah telah offer amanah ini pada gunung ganang untuk memikul tugas sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Maka mereka enggan memikul amanah ini. Mereka rasa bimbang, tak dapat menyempurnakannya. Gunung ganang, bukit bukau yang gagah, yang kuat, langit yang terluas sebentar, mereka tidak sanggup memegang amanah ini. Maka ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikul amanah. Ingatlah kata Allah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Sifat manusia ini, tabiat manusia, suka lakukan kezaliman dan suka membuat perkara yang tidak patut dikerjakan. Ini tabiat manusia, Allah beritahu. Kita kena jaga. Bila Allah beritahu tabiat manusia ini, maka kita sediakanlah diri kita. Isikanlah diri kita dengan ilmu agama. Kalau nafsu manusia ini, dia sentiasa mengajak perkara-perkara yang tidak baik. Ada dalam diri manusia tabiat yang tidak baik. Sifat manusia naluri yang Allah beri kepada manusia untuk nak menguji manusia. Bukan saja Allah nak bagi, Allah nak uji manusia. Jadi perlu kita ada dalam diri kita benteng untuk nak menghindari daripada perkara yang tak baik itu dengan ilmu agama. Tahu halal haram, tahu dosa pahala. InsyaAllah kita pegang jawatan apa sekalipun, jika kita ada faham tentang hukum halal haram, dosa pahala syurga neraka, insya-Allah kita akan terhindar. Kita akan selamat. Bahkan kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memegang tampuk kepimpinan, sama ada jabatan, sama ada apa jabatan sekalipun lah, dari sebab serendah-rendahnya sehingga setinggi-tingginya, jika dia adil, pemimpin kalau di sekolah, kita kata guru besar, pengetua, pergi kepada lagi menteri besar, Perdana Menteri, dan lebih besar daripada itu, agung. Jika dia adil, di akhirat nanti dia akan dikumpulkan, dapat
diberi naungan, akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia termasuk dalam kumpulan 7 kumpulan yang akan dikumpul di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada hari itu tidak ada naungan. Allah naungi mereka. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan pada hari akhirat yang Allah naungi mereka pada hari yang hari itu tidak ada naungan. Yang pertama sekali Allah naungi adalah pemimpin yang adil, imamul adil, pemimpin yang adil, pentadbir yang adil. Dia mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebaikan orang yang adil, pemimpin yang adil. Persediaan dari segi tenaga dan ilmu merupakan elemen penting untuk melaksanakan suatu amanah. Tenaga kita perlu ada. Kalau sakit kita nak berkhidmat pada masyarakat macam mana. Dan juga ilmu pengetahuan, ilmu yang berkaitan dengan tugas kita perlu ada. Dan asas pada ilmu itu ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nanti ustaz. Semua manusia perlu takwa kepada Allah, perlu takut kepada Allah. Ini silap faham bila sebut ahli agama, tanggungjawab ini, agama ini hanya perlu pada ustaz. Tanggungjawab untuk mencegah kemungkaran, semua tanggungjawab ini dibebankan kepada ustaz. Tidak, tanggungjawab ini pada semua manusia. Semua manusia Islam mempunyai tanggungjawab. Jika melihat benda-benda yang tak baik, tegur. Ini tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Ini satu amanah yang Allah amanahkan kepada kita. Ayatul munafiq thalath. Nabi kata lagi dalam hadis, iza haddatha kazzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Hak Nabi bagi tahu ciri-ciri, tanda-tanda orang munafik 3. Tanda. Apabila ia berbicara, dia berbohong. Bila dia bercakap, dia berbohong. Itu tanda. Tak kata dia munafik lagi, tapi tanda munafik tu, tanda. Macam kita kata pokok hujan, nak hujan, tapi pokok tu dah ada dah, pokok hujan tu dah ada dah. Tanda nak hujan. Tak semestinya hujan lagi, tapi biasanya kalau hujan lebat, pokok hujan tu dah hitam kelam di langit, mana tanda nak hujan. Begitu juga bila dia berbohong, bercakap, dia berbohong, tanda kemunafikan itu sudah ada dalam diri dia. Tak kata dia munafik, tapi tanda-tanda itu sudah ada. Dia sudah kena buang tanda-tanda itu. Cepat-cepat dia istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dan apabila dia berjanji, dia memungkiri janji. Dia berjanji, dia mungkir. Tak tunai janji. Dan apabila dia diberi amanah, dia khianati amanah. Itu tanda. Sebelum mendapat jawatan, macam-macam janjinya. Tapi bila dia dapat, diabaikan amanah itu. Ini merupakan ayatul munafiq, tanda-tanda orang yang munafik, kata Rasulullah. Bukan saya yang kata, hadis Rasulullah, kata-kata Rasulullah, Rasul kita, yang disebut 1400 tahun lebih dah hadis ini. Sesungguhnya jelas dalam hadis tersebut, perbuatan khianat merupakan salah satu sifat orang yang berpura-pura beriman dari segi zahirnya, sedang hatinya kufur. Hatinya kufur, tapi mulutnya manis. Dia berpura-pura. Semoga kita dijauhkan dari sifat khianat tersebut.
Rasulullah mengatakan lagi. Semua dalil-dalil ni dalil dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalil-dalil ahli falsafah. Ini dalil-dalil dari Rasulullah. Dan segala yang Rasulullah sampaikan bukan daripada mulutnya sahaja, daripada mulut hatinya sendiri. Dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Jibril kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak bercakap sesuatu perkara itu dari hawa nafsu dia, dari kehendak dia, tetapi dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, la imana liman la amanata lah, wala dina liman la ahdalah. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak dapat dipercayai. Bukan tidak beriman, tidak sempurna keimanan. Jangan silap faham. Bukan dia tak beriman, dia beriman tapi tidak sempurna keimanan dia. Yang tak dapat dipercayai dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Orang yang tidak menunaikan janji. Orang yang tidak dapat dipercayai kerana kebohongannya, kerana penipuannya, kerana pendustaannya. Maka tidak sempurna imannya, kata Rasulullah. Oleh itulah, untuk memenuhi tuntutan amanah yang Allah amanahkan kepada kita, manusia hendaklah berlumba-lumba menunaikan tugasnya dengan tegas dan bersungguh-sungguh, serta melaksanakan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan amanah yang diamanahkan kepada kita, apa saja jawatan kita, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan bukannya untuk disanjung dan dipuji oleh orang lain. Bukan nak minta dipuji oleh orang. Kalau manusia seluruh dunia memuji kita pun, jika Allah mengeji kita, apa guna? Jika manusia tidak suka kepada kita, kepada ketegasan kita, tetapi Allah SWT suka kepada kita, lebih baik. Manusia tidak suka pada tindakan kita kerana mungkin ketegasan kita itu, tetapi Allah suka. Mana kita hendak? Keredaan Allah ke keredaan manusia? Kita hendak keredaan Allah. Tapi sebaik-baiknya kita hendak keredaan Allah dan keredaan manusia. Tidak ada manusia bila sesuatu pentadbir, sesuatu pemimpin dia melakukan perkara-perkara yang walaupun tegas tapi tak menyalahi agama, tak ada manusia yang nak menentang. Tidak ada manusia yang nak menentang. Tidak ada manusia yang beriman nak komplain. Tidak ada. Bahkan menyokong lagi usaha itu, membantu lagi usaha yang dilakukan oleh kepimpinan tersebut. Karena dia tahu ini merupakan suatu amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah menggolongkan mereka yang menjaga amanah, orang yang diberi amanah, tak kira apa jawatan pun, ketua, seorang yang beri ketua, tapi mereka menjaga amanah. Allah iktiraf mereka daripada golongan orang yang beriman. Sama dalam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 8. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya, Allah akan berikan ganjaran yang amat besar. Dia bekerja dengan penuh integriti, dengan penuh amanah. Allah akan memberi janji, Allah menunaikan janjinya, memberikan ganjaran yang besar di hari akhirat nanti. Bahkan di dunia sendiri, Allah beri dengan jalan yang tak disangka. Rezekinya, pangkatnya semakin naik, hidupannya bahagia.
Ini janji Allah kepada orang yang menunaikan amanah, yang dapat memikul amanah. Sudah tentu kita ingin tergolong daripada kalangan hamba yang beriman. Semua kita hendak menjadi orang yang beriman. Niat kita hendak menjadi orang beriman. Kalau tak ada iman, tak beriman, apa guna kita hidup? Kalau orang yang tak beriman kepada Allah, tak percaya kepada Allah, dia ibarat macam bangkai hidup. Berjalan ke sana sini seperti orang hidup, tapi dalamnya kosong. Ibarat kita kata mayat hidup. Sebab nilai iman yang penting dalam diri manusia, iman dan Islam, itulah yang penting dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan manusia. Sebab ini adalah merupakan satu yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Sebab Allah yang mencipta. Bila Allah yang mencipta, kita kena mengikut kehendak pencipta. Mana kita boleh berbalah dengan orang yang mencipta kita? Ketahuilah, sesungguhnya orang beriman akan dikurniakan balasan dengan penuh kenikmatan. Orang yang dapat menjalankan tugas amanah dengan baik, Allah akan berikan balasan dengan penuh kenikmatan di dunia. Dan lebih-lebih lagi di hari akhirat. Beruntung orang yang diberikan amanah, diberikan jawatan, diberikan tanggungjawab, dan dia menjalankan amanah dengan penuh amanah. Dia amat beruntung. Ada'ul amanati miftahur rizq. Ada'ul amanah miftahur rizq. Sayyidina Ali mengatakan, menunaikan amanah merupakan kunci rezeki. Orang yang menjalankan amanah dengan penuh integriti, mengikut kehendak agama, Sayyidina Ali mengatakan kunci rezeki kepadanya. Akan datang saja rezeki kepadanya dalam kehidupan ini, dengan jalan yang tak disangka. Sama ada dia wallahu alam datang dalam cara mana. Rezeki Allah ni tak tahu datang dalam cara mana. Sama ada dari segi kesihatan, dari segi kewangan, dari segi pangkat, akan berubah, akan naik lagi ke depan, akan maju ke depan. Sebagaimana kita maklum, pintu rezeki sentiasa terbuka jika kita memenuhi tuntutan dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Rezeki datang tanpa kita minta, asalkan kita ada amanah dalam pekerjaan kita. Kita buat dengan ikhlas. Kita buat dengan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu, insya-Allah Allah akan memberikan rezeki. Manusia melihat kerja kita. Allah melihat hasil kerja kita. Bukan kita buat suatu perkara itu dengan tujuan supaya orang melihat. Allah melihat hasil usaha kita. Sama ada ikhlas tak ikhlas, itu Allah yang lebih tahu. Kita tidak perlu bimbang soal pekerjaan. Kerana kita tidak perlu bimbang soal pekerjaan, kerana kepercayaan orang lain terhadap kita untuk melaksanakan suatu perkara itu telah terbukti. Kita buat kerja kita, maka orang akan menilai kita. Orang yang di atas akan menilai kita, sama ada kita benar-benar bersifat amanah atau tidak. Itu bukan kerja kita. Kalau segi pekerjaan di jabatan, buat kerja dengan sungguh-sungguh. Bukan kita nak bodek sana, bodek ketua sini. Buat kerja. Mereka melihat. Begitu juga bagi orang yang ada jawatan sebagai ketua. Buat kerja. Bukan kita nak bodek sana, bodek sini. Orang yang atas lagi melihat kerja dia. Begitu juga orang yang di atas lagi itu buat kerja dengan penuh amanah. Orang yang di atas dia lagi akan melihat pekerjaan dia, sama ada dia betul-betul amanah atau tak amanah. Dan orang yang tertinggi sekali buat kerja dengan amanah, kerana Allah melihat kerjanya, sama ada dia amanah atau tidak. Maka jika begitu kita ada sifat dalam diri kita, insya-Allah segala pekerjaan yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah kepada diri kita.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita semua berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ia adalah sebesar-besar amanah yang dituntut kepada kita. Sama-samalah kita mengamalkan segala sifat yang berkaitan dengan amanah dengan penuh kehambaan dan ketakwaan kepada Allah. Jika amanah ini kita penuhi, nescaya kesannya bukannya kepada individu sahaja, kepada orang persorangan saja, dan bahkan dia akan berlaku pada semua masyarakat dan negara sekaligus. Jika kita menjalankan amanah ini, kebaikan amanah, natijah kepada kebaikan amanah itu bukan hanya berlaku pada seorang saja, individu. Tak. Dia akan berlaku seluruh masyarakat, akan berlaku kebaikan itu seluruh masyarakat dan seluruh negara. Dan sekaligus akan melahirkan masyarakat yang hidup aman, harmoni, serta diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila daripada pemimpin atas hingga ke bawah menjalankan amanah dengan penuh amanah, maka akan lahirkan negara yang harmoni dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari situlah akan datangnya baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibah, negara yang baik, negara yang Allah suka, negara yang baiklah. Baldatun tayyib, tayyib ni baik, negara yang baik, yang aman, yang Allah redai. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan Maha Pengampun. Negara itu mendapat pengiktirafan daripada Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan mendapat pengampunan, penduduk negara itu mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita hendak. Bila pemimpin kita ada sifat amanah, maka seluruh masyarakat, seluruh rakyat dalam negara dia mendapat rezeki. Rezeki apa? Rezeki keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab pemimpin yang adil tadi. Sebab itulah kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan amanah ini dapat ditekankan oleh seluruh kepimpinan, sama ada dari peringkat bawah sampai ke peringkat atas. Lakukanlah, sama ada daripada rumah, dari rumah lagi amanah ini daripada rumah, masyarakat setempat, komuniti setempat, jabatan, negeri, dan seterusnya pada negara. Jika melakukan ada sifat amanah, maka insya-Allah negara itu akan menjadi negara yang baik, negara yang dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita harapkan, dan inilah yang kita semua tujui, yang kita hendak usaha. Sama ada pemimpin, sama ada siapa saja, sama ada ulama, sama ada penceramah, hendakkan ini berlaku dalam masyarakat, dalam negara kita. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik itu adalah daripada kelemahan saya yang fakir ilmu. Mohon kemaafan jika sekiranya ada kata-kata yang tidak baik dari diri saya. Itu merupakan kesalahan dari diri saya. Saya mengakui mungkin daripada tajuk ini penting amanah. Saya hendak, masyarakat hendak kepada mereka yang beramanah memegang satu jawatan. Jadi jika sekiranya ada yang terlebih kata-kata itu, saya mohon keampunan
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.